Hai, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan terangkan tentang latihan-latihan yang ada di dalam unit 8. Okey, so pelajar lihat di sini latihan pengukuhan. Pada latihan pengukuhan ni, kalau pelajar lihat, okey, dia kata imbas QR code So pelajar nampak ni di sini ada QR code pada gambar-gambar ni. Boleh scan QR code ni, nanti pelajar akan nampak video. Pada video itu nanti akan ada penerangan tentang pihak yang terlibat dalam program-program tersebut, apakah aktiviti yang dijalankan dan juga kepentingan-kepentingan program kita perlu nyatakan dan apakah implikasi ataupun kesan buruklah jika kurang penglibatan dalam program komuniti. So kita akan tengok balik. Okey, kepupusan harimau. Mesej utama penganjuran. Maksudnya di sini dia cerita tentang program amal tentang alam sekitar, iaitu menjaga haiwan yang kepupusan. Yang kedua berkenaan dengan bantuan bencana, di mana program ni mereka cuba bantu merawat emosi mangsa bencana. Seperti apa bencananya? Kena tengok pada klip video yang ada pada QR code. Dan yang ketiga, bantuan kepada golongan gelandangan. So kita kena tahu dulu golongan gelandangan ni apa. Gelandangan ni maksudnya orang susah yang tiada pekerjaan dan tiada tempat tinggal. So biasanya orang yang gelandangan ni dia tak ada rumah lah. Baju pun dia pakai selai je. Biasanya dia akan tidur tepi jalan, nak makan pun susah. Sebenarnya ramai golongan gelandangan di Malaysia ni yang susah nak dapatkan kerja dan tak ada tempat tinggal. Sebab apa? Dia kerja dia tak menentu, jadi nak bayar rumah susah, nak bayar sewa pun susah, nak cari makan pun susah. Jadi mereka ni tak ada tempat tinggal. So kalau pelajar lihat QR code tu nanti, tengok video-video klip tu, pelajar akan dapatlah maklumat-maklumat ni. Seterusnya kita lihat pada muka surat 112 ini adalah contoh-contoh program komuniti yang boleh dilakukan. Yang melibatkan badan kerajaan dan juga pertubuhan bukan kerajaan. So kita tengok bagi badan kerajaan, mereka akan contohnya lah melaksanakan program khidmat bantu di rumah, iaitu kebajikan masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang kedua, program cegah COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ketiga, program Prihatin Keluarga Angkat Protect. Dan ini daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Manakala bagi pertubuhan bukan kerajaan, di mana pendidikan untuk anak-anak orang asli ni dibuat oleh Yayasan Salam Malaysia. Mereka bantulah anak-anak orang asli ni. Sebenarnya ada banyak program lah. Pertubuhan bukan kerajaan ni bukan anak orang asli je. Kalau kita tengok pertubuhan bukan kerajaan, contohnya macam masjid pun mereka ada bantuan untuk peranti bagi anak-anak orang susah. Mungkin pihak persatuan daripada Chong ke, persatuan daripada Tan ke, mereka ada persatuan-persatuan. Ini semua dinamakan pertubuhan bukan kerajaan. Dia akan bantulah masyarakat-masyarakat yang ada di dalam Malaysia kita ni. Yang kedua, program penjagaan haiwan liar. Trap, Neuter, Release, Manage. Ini daripada TNRM Malaysia. Dan yang ketiga, program pendidikan kanak-kanak Yayasan Sabah. So banyak sebenarnya pertubuhan bukan kerajaan yang ada kat Malaysia ni, macam-macam mereka boleh buat. Kenal pasti pertubuhan bukan kerajaan yang melaksanakan program komuniti di negeri anda.
Kongsikan pautan laman sesawang pertubuhan bukan kerajaan untuk mempromosikan program anjuran. Ini maksud dia apa? Okey, daripada soalan ini, dia minta kita kenal pastilah. So, kita negeri Johor. So, kita kenal pastilah apakah pertubuhan-pertubuhan badan bukan kerajaan yang buat program komuniti. Sebenarnya banyak kalau pelajar Google memang banyak. Okey, kat sini dia minta lah kita Google dan kita carikan laman sesawang pertubuhan bukan kerajaan. Okey. Next. Okay, kita tengok gambar ni. Gambar tentang pelajar ataupun seorang manusia, individu ni sedang bermain permainan dalam talian. Dia main mobile game. So, apakah soalan di sini? Dia kata generasi muda kini lebih suka menghabiskan masa lapang dengan game. Dia main game, dia buang masa dekat game tanpa melibatkan diri dalam program komuniti. Sebab bila sibuk main game ni, jadi dia orang panggil minta tolong sana sini pun susah lah nak buat. Kat sini dia kata lakukan aktiviti sumbang saran. So brainstorming tu kena perah idea lah apakah cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Dilema moral. Anda merupakan sukarelawan sebuah pertubuhan di Malaysia. Negara jiran sedang dilanda wabak bahaya. Anda pula terpilih untuk mengikuti misi bantuan ke negara tersebut. Lepas tu, keluarga anda khawatir, risau akan keselamatan diri anda. Apakah tindakan yang wajar anda lakukan? Justifikasikan tindakan anda. So, kalau anda nak jawab soalan ni, kalau kamu nak jawab soalan ini, pertama kena jawab dulu. Apa yang kamu nak buat? Jawab dulu tindakan kamu. Kamu nak pergi ataupun kamu tak nak pergi. Lepas tu jawab kenapa. Jawab dulu nak pergi ke tak nak pergi. Kalau kamu nak pergi, kenapa kamu nak pergi? Bila nak pergi tu ataupun tak nak pergi tu, jawab dulu. Apakah kita punya kebaikan kita? Apakah kepentingan kita nak pergi ke sana? Kita terangkan kenapa keluarga kita risaukan kita. So, apa tindakan kita supaya keluarga akan tenang dan membiarkan kita pergi ke tempat untuk membantu, ke tempat untuk misi bantuan ke luar negara. Kita tak tenangkan keluarga kita. Apa kita nak pergi sebab apa, dan apa kita nak buat pada keluarga kita yang tinggal ni, mereka risaukan kita. Macam mana kita nak buat dengan mereka? Kita nak bagi jaminan kat dia bahawa kita akan sentiasa menjaga keselamatan diri dan sebagainya. Kita kena terangkan. Kalau kamu kata kamu nak kekal di Semenanjung Malaysia ni, tak nak pergi ke sana, kamu pun kena terangkan kenapa kamu nak kekal. Apa kamu sebab keluarga sakit ke, keluarga risaukan kita ke? Kita terangkan dengan lebih detail. Dan apa yang kamu nak buat untuk misi yang kat sana tu, sebab kamu tak pergi ni. Jadi apa tindakan kamu? Kamu kena terangkan. Seterusnya. Berdasarkan aktiviti pengayaan ni, dia kata ini adalah dasar kebersihan negara. Merupakan inisiatif kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang bersih, mampan dan sejahtera melalui pembudayaan amalan kebersihan diri, keluarga, komuniti dan masyarakat dalam usaha melestarikan alam sekitar. Jadi, kita kena tahu kerajaan dah buat macam-macam ni. Dah buat macam-macam, termasuklah membina dasar kebersihan negara. Sebab nak jaga kita punya alam, nak jaga kebersihan semua masyarakat yang ada dalam Malaysia ini. Pada kluster dasar kebersihan negara ni, kita ada 5 kluster, di mana yang pertama kesedaran tentang kebersihan, kelestarian alam sekitar, ekonomi kitaran iaitu circular economy, tadbir urus dan penguasaan, penguatkuasaan. Yang kelima modal insan yang berkualiti dan kemahiran. So ini adalah fokus utama dalam kluster kebersihan negara.
Okey, sasaran dasar kebersihan negara menjelang tahun 2023 ni. Okey, negara kita ni nak jadi negara yang semakin maju kan. Jadi kita kena jagalah kebersihan. Okey, pada sasaran Malaysia pada tahun 2030 nanti, perubahan minda dan sikap masyarakat tentang bagaimana nak menjaga kebersihan diri, keluarga, komuniti dan juga alam sekitar. Okey, masyarakat ni dapat meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam aspek kebersihan pada setiap lapisan masyarakat. Macam mana? Okey, kita buat promosi dan publicity berterusan. Maknanya menjelang tahun 2023, menjelang tahun 2030 ni, masyarakat kita semakin ada tanggungjawab dan juga kesedaran kebersihan. Dan ada peningkatan tahap kebersihan negara kita, dan kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, selain itu, pengurangan sisa yang dihantar ke tapak pulupusan dan peningkatan kadar kita semula. So kita tengok di Malaysia kita ni tak seperti macam Korea. Mereka memang kurang sampah sebab banyak barang-barang di kita semula. Tapi dekat Malaysia ni kita kurang membuat kita semula. Jadi tempat pelupusan sampah tu kadang dah penuh sangat, dah tak ada tempat nak buang sampah. Next, kita berharap menjelang tahun 2030 penurunan kes penyakit bawaan vektor. Maknanya kita dapat kurangkan penyakit-penyakit yang tak elok lah dalam dunia kita ni. Peningkatan kualiti dan kemahiran pekerja dalam sektor pembersihan. Peningkatan penglibatan aktif komuniti, pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta dalam program yang dilaksanakan. Pengukuhan tadbir urus dan penguatkuasaan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Ini adalah pengurusan tempat sampah. Okay. Pengurangan pembiayaan kerajaan bagi pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. So kalau kita tengok sebenarnya kerajaan banyak menghabiskan duit semata-mata untuk menguruskan sampah. Kalau kita dapat melaksanakan program kita semula dengan lebih baik, kita akan berlaku pengurangan sampah. Jadi tak banyak sampah nak diuruskan. Jadi pada menjelang tahun 2030, kita harap dasar-dasar yang kerajaan sasarkan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, next. Kalau kita lihat pada muka surat 1, 2, 3. So, ini adalah program Minggu Wira Alam Sekitar. Okey, kalau kamu lihat pada program ini, dia ada 5 cadangan aktiviti yang mereka nak lakukan. Okey, yang pertama, nak buat ceramah lah. Okey, ceramah alam sekitar. Okey, kemudian aktiviti sifar sampah di mana kita tak ada banyak sampah lah. Kita kata kosong sampah lah. Okey, menghasilkan baja organik dengan menggunakan sisa makanan. So kita punya saki-baki makan nasi tu, ayam ke apa tu, kita akan proses semula untuk jadikan baja organik. Okey, melakukan pertandingan inovasi bahan kita semula. Dan yang kelima, membuat pameran hasil inovasi kepada orang awam. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang dicadangkan di dalam Minggu Wira Alam Sekitar. Bagaimana kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dapat membantu kita merealisasikan program ni. Kita nak buat program ni. Jadi kerajaan dengan bukan kerajaan ni, macam mana kita nak mohon bantuan mereka. Macam saya cakap tadi lah. Pelajar rujuk balik cara. Kalau ditanya bagaimana, maksudnya kita akan cakap pasal cara. Rujuk balik pada cara. Lakukan refleksi program. So ini kita akan buat rumusan lah. Rumusan. Sejauh manakah penglibatan komuniti dalam penjagaan alam sekitar memudahkan usaha kerajaan untuk melestarikan alam? So kalau keluar soalan ni, kita kena terangkanlah apa aktiviti-aktiviti yang, contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan. So badan bukan kerajaan ni, ni dah buat macam-macam. So kita tarik pula komuniti.
Okey, masyarakat ni, macam mana masyarakat ni jika dia buat, okey, macam mana pula kerajaan dapat melaksanakan program itu dengan baik. Okey, kita boleh katakan cara lah kita akan berbalik pula kepada cara. So kita akan rujuk balik kepada cara. Bagaimana masyarakat ataupun komuniti nak turut sama dengan usaha kerajaan ni. Jadi bila mereka turut sama, kerajaan pun akan rasa mudah sebab ini dia akan kaitkan pula dengan kepentingan ataupun faedah. Okey, di sini kita terangkanlah. Okey, bila kita cakapkan tentang cara, kita kaitkan pula dengan faedah dan kepentingan. So ini dia kata memudahkan kan, memudahkan. So perkataan memudahkan ni dia lebih kepada kerajaan nak uruskan benda ni dan kita akan dapat menaikkan semangat perpaduan dan sebagainya. So itu kita akan sebutlah dalam kepentingan. Okay, next. Kalau tengok ini adalah apakah yang dibuat oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka sediakan poster ni. Okay, dia beritahulah sebagai individu yang ingin membantu menjadi seorang sukarelawan, bagaimana kita nak bantu di bahagian pusat pemindahan bencana ni. Macam mana kita nak bantu? Okay. Pertama, kenal pasti pusat pemindahan bencana yang kita nak bantulah. Okay, mana tempat-tempat yang ada masalah. So kita kenal pasti dia punya pusat pemindahan bencana. Kita boleh gunakan aplikasi ataupun apps info bencana JKM. So kita pergi dekat Play Store tu, kita boleh download lah. Okay. Kemudian kita perkenalkan diri kepada Ketua Pusat Pemindahan Bencana. Jadi kita senanglah nak bantu ataupun nak berikan kerjasama ni. Okay, next, merancang terlebih dahulu apakah bantuan yang kita nak berikan. Okay, sama ada kita nak tolong dari segi tenaga seperti memasak, kita nak bantu membersihkan ataupun menghias, ataupun kita nak mengedarkan makanan kepada mangsa bencana, ataupun kita buatkanlah aktiviti sama ada dalam bentuk kesihatan, kerohanian, nasihat, ilmu. Ini semua dari segi kepakaran lah, macam mana kita nak berikan kepakaran kita. Dan ini semua mestilah bersama persetujuan pihak JKM dan juga Ketua Pusat Pemindahan Bencana. So pentinglah, kita tak boleh pergi-pergi sendiri. Kita tahu, kita cari maklumat-maklumat ni, di mana pusat pemindahan bencana yang dikehendaki, yang mana nak bantu. Lepas tu kita pun buatlah aktiviti tu selagi pihak JKM setuju dengan apa yang kita nak lakukan. Next. Kita lihat pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 117. So ini adalah apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh badan kerajaan dan bukan badan kerajaan. So kalau kita sebagai rakyat yang rajin nak menunjukkan penglibatan diri kita, kita boleh tengok di sini. Kita boleh membuat bantuan untuk mengutip derma ataupun membuat kutipan dana bagi pembedahan jantung bayi. Ini contohlah, ada kes bayi berusia 7 bulan memerlukan bantuan orang ramai untuk menampung kos pembedahan bagi menutup lubang pada jantung dan membetulkan saluran injap. Maknanya pelajar ni baby ni ada masalah sakit jantung ataupun jantung berlubang. Jadi kos untuk membuat pembedahan ni sangat mahal. Jadi kita bantu membuat kutipan dana. Bayi ni memerlukan bantuan kewangan untuk pembedahan. Seterusnya. Kalau kita tengok pada gambar, pemulihan alam sekitar. Tanggungjawab bersama. So ini adalah masalah alam sekitar lah. Kita boleh buat kempen kesedaran. Gambar yang ketiga, melakukan aktiviti program gotong royong membersihkan pantai. Sebenarnya banyaklah, bukan pantai je. Sungai boleh, taman perumahan boleh. So ada banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. So kalau kita lihat pada gambar di sini, dia kata jelaskan implikasi. Bila dia kata implikasi, maksudnya ini adalah dia minta kesan, iaitu kesan buruk. Bila dia kata pasal kesan buruk, so pelajar kena tahulah macam mana nak jawab.
Jadi, kita akan terangkan tentang kesan dia. Okey, kesan buruk dia. Kalau orang tak buat, orang tak tolong, okey, macam mana? Okey, kalau dekat gambar ni, okey, kalau kita tak tolong, tak libatkan diri dalam program gotong royong membersihkan pantai ni, apa akan jadi dengan pantai kita? So, kita terangkan. Okey. Kalau kita tak melibatkan diri dalam pemulihan alam sekitar, apa yang akan berlaku? Kalau kita tidak membantu dari segi bantuan kewangan bayi ni, kita tak bantu untuk melaksanakan program kutipan dana, apa akan jadi pada bayi ini? So, ini kita boleh cerita tentang implikasi, okey, ataupun kesan buruk. Jadi, kalau kita lihat pada soalan ni pula, dia tanya apa perasaan anda apabila melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini sebagai sukarelawan. Okey, huraikan. Okey, kita sebutlah tentang perasaan kita dulu. Kita bangga ke, kita gembira ke, lepas tu kita jawab kenapa. So, bila dia nak katakan kaitkan dengan huraikan, so kita beritahu apakah dia punya kepentingan. Okey. Pertama terangkan dulu apakah cara untuk melibatkan diri sebagai sukarelawan. Lepas tu kita beritahu apakah kesan, bukan kesan, apakah kepentingan dia. Okey. Nyatakan kepentingan, kita ceritakan. So kalau soalan tu 10 markah, kena berilah. Okey, nyatakan perasaan dulu, kemudian apakah cara-caranya kita melibatkan diri dan berikan dia punya kepentingan. Kepentingan kenapa kita bantu benda-benda ni. Okey. Okey, ini adalah refleksi. Sikap segelintir pihak memberikan maklumat palsu. Okey, maklumat palsu ni, kita janganlah ikut maklumat palsu. Kita kena dapatkan maklumat yang tepat. Okey, ada orang dia guna maklumat palsu untuk mendapatkan wang. Contoh, saya pernah berlaku lah, kawan saya anak dia sakit. Anak dia dah dapatkan bantuan kewangan, tapi ada orang dia menipu, dia gunakan gambar anak kepada kawan saya ni dan menyamar. Dan duit tu akhirnya sampai kepada orang yang menyamar tu, bukan kepada anak kawan saya ni. Okay, jadi kawan saya ni susahlah. Ini contoh. Okay, contoh. Jadi itu saja. Cikgu harap pelajar nampaklah huraian-huraian ni macam mana kita nak menjawab dan cuba kaitkan dengan semua nota-nota yang telah diterangkan sebelum ini. Okey, itu saja daripada saya. Bye-bye.